Inikah senjata rahasia Malaysia? Nampak macam mainan. Oktober 2025, di perairan Hawaii, semasa latihan ketenteraan multinasional, Marcus Sullivan, ketua pembangunan drone gergasi tercanggih negaranya, Reaper X, menuding jari ke arah drone kecil milik Malaysia dengan nada mengejek. Dengan panjang hanya 1/2 meter, rupanya yang seperti drone komersial biasa itu mengundang tawa sinis dari Dewan. Namun, dia belum sadar. Dia tidak tahu bahwa dalam masa 4 jam sahaja, mainan ini akan meruntuhkan segala pengetahuan konvensional teknologi ketenteraan dan membuatnya jatuh terduduk dalam kekalahan. Pagi 15 Oktober 2025, jam 9 pagi, di pangkalan tentara laut Pearl Harbor, Hawaii, di kawasan latihan yang luas terbentang di Lautan Pasifik, kapal-kapal perang dan pesawat dari lebih 10 negara tersusun rapi. Latihan ketenteraan bersama pelbagai negara, Pacific Guardian 2025, akan berlangsung selama 3 hari, bermula dari hari itu. Acara kemuncaknya adalah demonstrasi sistem drone sokongan tempur tanpa pemandu terkini yang dibangunkan dengan penuh kebanggaan oleh setiap negara peserta. Di dalam bilik mesyuarat besar di pusat kawalan latihan, sebuah skrin gergasi menutupi seluruh dinding. Wakil-wakil dari setiap negara duduk dengan wajah tegang. Australia, India, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia. Di setiap meja yang tertera bendera masing-masing, para pegawai tinggi tentara dan jurutera duduk sebaris. Taklimat teknikal pun bermula. Yang pertama naik ke pentas ialah Marcus J. Sullivan, 52 tahun, Ketua Bahagian Sistem Tanpa Pemandu dari Agensi Projek Penyelidikan Termaju Pertahanan Amerika Syarikat, atau lebih dikenali sebagai DARPA, lulusan cemerlang dari MIT. Dia telah membina reputasinya di sebuah syarikat modal teroka ketenteraan di Silicon Valley, di mana dia berjaya membangunkan sistem-sistem senjata inovatif secara berturut-turut, menjadikannya nama yang disegani di seluruh dunia dalam bidang ini. Sullivan berdiri di atas podium dengan senyuman yang penuh keyakinan. Postur tubuhnya memancarkan keyakinan yang tidak berbelah bahagi, hasil daripada kejayaan demi kejayaan yang telah dikecapinya selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan saya tunjukkan hari ini ialah Reaper X, pembunuh senyap dari udara yang akan menguasai sepenuhnya medan perang masa depan. Di skrin, terpampang sebuah drone serangan gergasi dengan panjang 8 meter. Reka bentuknya yang aerodinamik dan stealth, kelajuan maksimum Mach 0.9, jarak penerbangan 3.000 km, dan keupayaan membawa 8 peluru berpandu Hellfire. Spesifikasi yang begitu mengagumkan itu membuatkan Dewan berdecak kagum. Pesawat ini mampu menembusi pertahanan udara musuh secara solo dan memusnahkan sasaran-sasaran penting dengan sempurna. Menguasai medan perang tanpa membahayakan nyawa seorang juru terbang. Inilah wajah peperangan generasi akan datang. Kata-katanya diungkapkan dengan penuh keyakinan mutlak. Wakil-wakil negara lain di dewan itu terpegun dengan prestasi luar biasa tersebut sambil mengeluarkan suara-suara kekaguman. Seterusnya, yang naik ke pentas ialah Dr. Arsyad bin Rahman, 48 tahun, Ketua Penyelidik yang dihantar dari Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan Malaysia, STRIDE, lulusan kejuruteraan dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dia memulakan kerjayanya dalam bidang robotik di sebuah syarikat swasta sebelum menyertai Stride. Selama 20 tahun, jurutera yang pendiam dan tekun ini telah mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan sistem tanpa pemandu. Berbeza dengan Sullivan, Dr. Arsyad memulakan pembentangannya dengan tenang dan bersahaja. Apa yang kami bangunkan ialah sistem drone kawanan kecil yang beroperasi secara bersepadu. Kami namakannya sistem rojak, rombongan jentera otomasi khas. Di skrin, muncul imeji sebuah drone kecil yang panjangnya hanya 12 meter. Rupa bentuknya tidak banyak berbeza daripada drone komersial yang ada di pasaran. Ia hanya mampu membawa 1 peluru berpandu kecil. Melihatkan rupanya yang tidak seberapa itu, Dewan menjadi senyap seketika sebelum bisikan dan tawa sinis mula kedengaran dari pelbagai sudut. Wakil dari Tentara Laut Korea Selatan berbisik kepada rakan di sebelahnya, "Itukah senjata rahasia Malaysia? Macam lawak." Seorang jurutera dari Tentara Udara Australia turut menggelengkan kepala. Ianya lebih kecil daripada drone pengintip kami.
Sullivan hanya tersenyum sinis sambil mendengar penjelasan Dr. Arshad. Sejurus selepas taklimat berakhir, dia menghampiri Dr. Arshad dan menepuk bahunya dengan lagak yang dibuat-buat. Dr. Arshad, kan, saya dengar jurutera dari negara kamu sentiasa serius dan rajin. Tapi, keseriusan sahaja tidak akan membawa kemenangan di medan perang. Dr. Arshad menjawab provokasi Sullivan tanpa mengubah riak wajahnya. Tuan Pengarah, kami akan tunjukkan evolusi teknologi kami dalam demonstrasi praktikal nanti. Namun, ejekan Sullivan tidak berhenti di situ. Dia melepaskan tangannya dari bahu Dr. Arshad dan bercakap dengan suara yang sengaja dikuatkan agar didengari oleh jurutera lain. Lihatlah tuan-tuan, inilah senjata rahasia Malaysia. Panjang 1,2 meter, satu peluru berpandu. Bukankah ia seperti mainan kanak-kanak? Reaper X kami lebih 6 kali ganda saiznya, dengan 8 kali ganda kuasa tembakan. Tak perlu saya katakan mana satu yang lebih berguna di medan perang. Gelak tawa dari jurutera di sekeliling diturut kedengaran, tanda bersetuju. Sullivan menyambung lagi. Malaysia memang selalu begitu, pengecilan saiz, ringan, penjimatan tenaga. Memang, dalam produk komersial itu mungkin satu kelebihan, tapi di medan perang, ceritanya berbeza. Apa yang diperlukan di medan perang ialah kuasa tembakan yang dahsyat dan penampilan yang menggerunkan musuh. Mainan kamu itu tidak ada semua itu. Dr. Arshad menahan rasa marahnya dan hanya menjawab dengan tenang, apa yang benar-benar diperlukan di medan perang bukan sekadar kuasa tembakan. Kami akan buktikannya dalam latihan ini. Sullivan ketawa mengejek. Hah, saya nanti-nantikan. Mari kita lihat bagaimana mainan kamu itu akan berdepan dengan Reaper X kami. Cubalah yang terbaik. Ya, asalkan tidak memalukan. Sullivan berkata, begitu lalu beredar sambil ketawa bersama jurutera-jurutera dari negaranya. Dr. Arshad yang ditinggalkan hanya mampu mengetap bibir, memandang belakang Sullivan yang semakin menjauh. Tanpa disedari, penumbuknya digenggam erat dan tangannya menggeletar kecil. Rasa terhina, kecewa, dan satu semangat membara yang senyap untuk tidak akan kalah mula menyala di dalam hatinya. Kenangan pahit getir selama 5 tahun terimbas kembali di benak Dr. Arshad seperti sebuah tayangan film. Oktober 2020, di sebuah bilik di Stride, Dr. Arshad melancarkan proyek Rojak bersama hanya 8 orang jurutera muda. Untuk bersaing dengan drone-drone gergasi yang dibangunkan oleh Amerika Syarikat dan China, mereka memerlukan satu pendekatan yang benar-benar baru, selaras dengan budget dan sumber manusia Malaysia yang terhad. Dr. Arshad memberi tumpuan kepada konsep kecerdasan kawanan, swarm intelligence, sebuah fenomena misteri di mana sekawan burung atau ikan mampu bergerak secara teratur sebagai satu kumpulan tanpa memerlukan pemimpin atau kawalan. Pusat. Dr. Arshad yakin, jika konsep ini dapat diaplikasikan pada drone, pesawat-pesawat kecil yang lemah sekalipun mampu menandingi pesawat gergasi dengan bekerja sama. Namun, perjalanannya jauh lebih sukar daripada yang dibayangkan. 3 bulan selepas proyek dimulakan, prototipe pertama siap, tetapi gagal dengan teruknya dalam penerbangan sulung, kelengahan komunikasi antara drone sesaat cuma 0. Satu saat sudah cukup untuk mengganggu pergerakan seluruh kawanan, menyebabkan 2 drone berlanggar di udara dan terhempas ke tanah. Salah seorang jurutera muda, Kamal yang berusia 27 tahun, memegang kepalanya sambil mengeluh. Mustahil, tak mungkin kita dapat hapuskan kelengahan komunikasi kepada sifar. Mustahil, Dr. Arshad menepuk bahu Kamal dan berkata dengan tenang, bukan mustahil. Cuma kita belum jumpa caranya. Selama setahun berikutnya, pasukan itu berusaha memperbaiki protokol komunikasi. Namun, apabila masalah komunikasi berjaya diatasi, satu halangan baru pula muncul. Algoritma untuk mengekalkan jarak agar tidak berlanggar antara satu sama lain adalah terlalu rumit. 20 buah drone, setiap satu perlu sentiasa mengira jaraknya dengan 19 drone yang lain dan membuat penyesuaian dalam masa nyata. Jumlah pengiraannya amat besar. Pada musim panas 2022, proyek itu hampir dibatalkan karena kekurangan budget. Pihak atasan Stride mula menyuarakan keraguan. Tiada hasil yang nampak, sia-sia sahaja jika diteruskan.
Dr. Arsyad berkali-kali menulis laporan dan membuat pembentangan untuk meyakinkan pihak atasan, tetapi hasilnya tidak memberangsangkan. Para jurutera muda mulai hilang keyakinan, dan suasana dalam pasukan berada di tahap paling buruk. Pada suatu hari, Dr. Arsyad pergi berjumpa dengan seorang veteran, Encik Rahim bin Saleh, 78 tahun, seorang bekas ketua juru teknik tentara udara di Raja Malaysia, TUDM, yang kini berkhidmat sebagai penasihat teknikal di Stride. Beliau adalah seorang legenda yang telah berkhidmat selama 40 tahun, menyelenggara pelbagai jenis jet pejuang, dari A4 Skyhawk hinggalah ke Su-30 MKM. Dr. Arsyad melawat rumah Encik Rahim dan menceritakan keadaan proyeknya yang kritikal. Encik Rahim mendengar dengan teliti dan kemudian berkata, "Esok, bawa saya jumpa pasukan kamu." Keesokan harinya, Encik Rahim melawat makmal di Stride. Berdiri di hadapan jurutera-jurutera muda yang tampak keletihan, Encik Rahim mula berbicara dengan perlahan. "Kamu semua hanya lihat pada teknologi, hanya kejar data. Tapi perkara yang paling penting tiada di situ." Dengan tangannya yang masih ada kesan minyak enjin, dia menunjukkan sekeping gambar lama kepada mereka. Gambar itu menunjukkan Encik Rahim di zaman mudanya, berpaut bahu sambil tersenyum dengan seorang juru terbang. Juru terbang ini, dia kawan baik saya. Dia selalu terbang dengan jet pejuang yang saya selenggara untuk latihan. Dan pada satu hari, dia tidak kembali. Suara Encik Rahim sedikit bergetar. Ia satu kemalangan. Puncanya bukan kesilapan penyelenggaraan saya, tapi saya terus menyalahkan diri sendiri. Kalau saya selenggara dengan lebih sempurna, kalau saya lebih percayakan dia, mungkin sesuatu yang berbeza akan berlaku. Anak-anak muda itu mendengar kata-kata Encik Rahim dengan nafas tertahan. Seorang juru terbang jet pejuang, dia terbang ke udara dengan mempertaruhkan nyawanya, dengan kepercayaan penuh kepada juru tekniknya. Juru teknik pula, dengan kepercayaan penuh kepada juru terbang, akan menghantar pesawat yang telah diselenggara dengan sempurna. Tanpa kepercayaan ini, teknologi secanggih manapun tidak akan bermakna. Encik Rahim memandang mata setiap seorang daripada mereka. Drone pun sama. Setiap satu drone mesti saling mempercayai antara satu sama lain seperti keluarga dan bekerja sama. Untuk itu, komunikasi yang sempurna, kawalan yang sempurna, dan algoritma yang sempurna adalah mustahak. Kelengahan walau sesaat, kesilapan walau seinci, tidak boleh diterima. Encik Rahim menumbuk dadanya perlahan. Kerja kamu semua ini bukan sekadar membaiki mesin. Ini kerja yang melibatkan amanah. Tiada ruang untuk kompromi. Tapi pada masa yang sama, ia adalah kerja yang paling membanggakan. Kata-kata Encik Rahim menusuk jauh ke dalam hati anak-anak muda itu. Air mata mula bergenang di mata Kamal. Encik Rahim, kami hanya fikirkan tentang teknologi. Tapi sebenarnya apa yang penting ialah untuk apa teknologi itu wujud dan untuk siapa ia dicipta. Encik Rahim tersenyum lembut. Betul tuh, teknologi wujud untuk melindungi manusia dan untuk mempercayai rakan seperjuangan. Selagi kamu tidak lupakan itu, kamu semua pasti akan berjaya. Sejak hari itu, pasukan itu berubah. Mereka bukan lagi sekadar jurutera. Mereka telah menjadi pengrajin yang bangga dengan amanah yang dipikul. Selama 3 tahun berikutnya, hari demi hari mereka mengulangi simulasi dan eksperimen. Ribuan kegagalan, puluhan ribu baris kode, ratusan jam perbincangan, dan akhirnya, pada Desember 2024, sistem rojak berjaya disiapkan. Ia bukan sekadar hasil kemuncak teknologi. Ia adalah kristalisasi jiwa seluruh pasukan yang saling percaya, saling menyokong dan bersama-sama mengharungi kesukaran. 15 Oktober 2025, jam 1, tengah hari, di kawasan latihan perairan Hawaii. Di bawah langit biru tanpa awan, lautan beralun tenang. Namun, suasana di pusat kawalan latihan begitu tegang. Demonstrasi praktikal akhirnya akan bermula. Monitor gergasi di pusat kawalan memaparkan keseluruhan kawasan latihan. 3 buah kapal sasaran simulasi terapung di laut, dan 2 fasiliti radar simulasi didirikan di darat. Pemerhati dari setiap negara memerhati dengan penuh debaran. Pencabar pertama,
ialah drone serangan gergasi kebanggaan Amerika, Reaper X, pada jam 1.15 petang, atas arahan Sullivan, Reaper X berlepas. Badan pesawat gergasi itu meluncur laju di landasan dengan bunyi yang menggegarkan sebelum terbang ke udara. Penampilannya yang menggerunkan itu mengundang sorakan kagum dari para pemerhati. Hebat. Pesawat itu sahaja sudah setanding dengan kekuatan tentara udara sebuah negara kecil. Reaper X tiba di kawasan latihan dengan kelajuan 900 km/j. Ia melancarkan peluru berpandu Hellfire ke arah sasaran pertama, sebuah kapal simulasi. Peluru berpandu itu tepat mengenai sasaran, dan kapal itu meletup besar sambil dijilat api. Tepukan gemuruh bergema di dalam pusat kawalan. Sullivan berpeluk tubuh dengan wajah puas. Namun, pada saat berikutnya, keadaan berubah serta-merta. Ketika ia coba menyasarkan kapal simulasi kedua, kapal itu melancarkan peluru berpandu anti-pesawat. Reaper X, dengan badannya yang besar, berjaya mengelak peluru berpandu itu dengan tangkas. Tetapi, kesempatan itu digunakan oleh kapal simulasi untuk melarikan diri dengan kelajuan penuh. Reaper X coba mengejar, tetapi kapal itu bijak mengubah haluan dan terus melarikan diri. Akhirnya, disebabkan had bahan api, Reaper X terpaksa menghentikan pengejaran. Ia berjaya memusnahkan satu fasiliti radar simulasi di darat, tetapi gagal mencapai sasaran yang lain. Keputusan akhir, 3 daripada 5 sasaran dimusnahkan. Kadar kejayaan 60%. Masa operasi 8 minit 30 saat. Sullivan menunjukkan riak tidak puas hati, tetapi cuba berlagak tenang. Untuk satu pesawat solo, ini sudah cukup bagus. Dalam operasi sebenar, kita boleh gunakan beberapa unit serentak. Namun, suaranya tidak lagi seyakin tadi. Dan kemudian tibalah saat yang dinanti-nantikan. Jam 2.30 petang, giliran Malaysia. Dr. Arsyad berdiri di pos arahan pasukan Malaysia yang disediakan di satu sudut pusat kawalan latihan. Di sekelilingnya, barisan jurutera muda yang telah berjuang bersamanya selama 5 tahun. Dr. Arsyad memberi arahan dengan tenang, sistem Rojak, lancarkan. Pada ketika itu, 20 buah drone Rojak berlepas serentak. Pemandangannya sangat berbeza dengan Reaper X. Tiada bunyi yang menggegarkan, sebaliknya ia terbang senyap ke udara seperti sekawan burung. Semua orang di pusat kawalan memandang kemunculan yang tidak seberapa itu dengan perasaan ragu-ragu. Wakil dari Korea berbisik, betul ke benda itu boleh bertempur. Namun, pada saat berikutnya, mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Drone-drone Rojak yang terpapar di monitor, sejurus selepas berlepas, berpecah kepada 7 kumpulan dengan formasi yang sempurna. Pergerakan mereka begitu lancar seperti satu organisme hidup, tanpa sebarang kesilapan. Seorang jurutera Australia bersuara dengan nada terkejut. Luar biasa. Macam mana mereka boleh mencapai koordinasi seperti itu? Kumpulan pertama, 3 drone peninjau, menyusup masuk ke kawasan latihan pada altitude ultra rendah. Mereka mengesan kedudukan tepat kapal-kapal sasaran dan menghantar data kepada kumpulan lain. Kumpulan kedua, 3 drone pengacau, memulakan serangan elektronik terhadap fasiliti radar sasaran. Radar sasaran serta-merta dilumpuhkan. Dan kemudian, kumpulan ketiga hingga kelima, sejumlah 9 drone penyerang menyerbu ketiga-tiga kapal sasaran secara serentak. Setiap drone melancarkan peluru berpandu kecilnya pada masa yang tepat ke arah sasaran masing-masing. Semua peluru berpandu mengenai sasaran, dan kapal-kapal itu terbakar satu demi satu. Seterusnya, kumpulan ke-6, 3 drone pengumpan, menarik perhatian peluru berpandu anti-pesawat sasaran. Sasaran melancarkan peluru berpandu ke arah drone pengumpan, tetapi ketiga-tiga drone itu bijak mengelaknya. Dalam kekalutan itu, kumpulan ke-7, 2 drone simpanan, memusnahkan baki 2 fasiliti radar simulasi dengan sempurna. Semua sasaran berjaya dimusnahkan, dan kesemua 20 drone kembali tanpa sebarang kerosakan. Pusat kawalan latihan menjadi sunyi sepi. Semua orang terdiam, terpaku pada data luar biasa yang terpapar di monitor. Kadar kejayaan sasaran, Amerika Syarikat 60%, 3,5 vs. Malaysia 100%, 5,5. Masa operasi, Amerika Syarikat 8 menit 30 saat vs. Malaysia 4 menit 15 saat. Kehilangan pesawat,
Amerika Syarikat 0 tetapi ditembak sekali. Vias, Malaysia 0. Tidak ditembak langsung. Kecekapan tenaga, Amerika Syarikat 1 unit, penggunaan bahan api X versus Malaysia 20 unit, penggunaan bahan api Y jauh lebih rendah secara keseluruhan. Seorang jurutera tentara Amerika berbisik dengan suara bergetar, "Ini satu revolusi, revolusi yang lengkap." Wajah Sullivan menjadi pucat lesi. Drone kecil Malaysia yang diejeknya sebagai mainan telah mengatasi drone tercanggih kebanggaannya dalam semua aspek. Fakta itu sudah cukup untuk menghancurkan egonya berkeping-keping. Jam 3:00 petang mesyuarat penilaian teknikal pasca latihan. Suasana dewan masih diselubungi kehangatan luar biasa, belum pulih dari kejutan sebentar tadi. Seorang jurutera kanan tentara AS, Peter Anderson, melaporkan analisis dengan suara yang masih terketar-ketar. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah menyaksikan detik bersejarah dalam teknologi ketenteraan. Dia memaparkan data terperinci di skrin. Sistem Arojak Malaysia ini bersifat revolusioner. Pertama, redundansi komunikasi. Jika satu drone ditembak jatuh, drone-drone yang lain akan serta-merta mengagihkan semula tugas. Reaper X kami, jika satu unit hilang, maka hilanglah kekuatannya. Tetapi Rojak berbeza. Walaupun 5 dari 20 unit hilang, baki 15 unit masih boleh meneruskan misi. Wakil dari Australia bersuara kagum, ia seperti sekawan hidupan liar. Anderson mengangguk. Tepat sekali. Kedua, autonomi tanpa bergantung pada kawalan pusat. Drone kami sentiasa memerlukan arahan dari pusat kawalan di darat. Tetapi Arojak berbeza. Setiap unit membuat keputusan secara autonomi dan bekerja sama. Inilah intipati kecerdasan kawanan. Seorang jurutera dari India bertanya, "Tetapi, bagaimana drone dengan autonomi setinggi itu boleh terbang tanpa berlanggar antara satu sama lain?" Anderson memaparkan lebih banyak data. Ketiga, kesempurnaan algoritma pencegahan pelanggaran. Analisis kami menunjukkan setiap drone Arojak sentiasa mengira jaraknya dengan 19 drone yang lain dalam unit milimeter dan membuat penyesuaian dalam masa nyata. Kelajuan dan ketepatan pengiraan itu jauh melampaui pemahaman kami. Dewan, sekali lagi digegarkan dengan suara-suara kekaguman. Anderson mengakhiri pembentangannya. Dan keempat, ramalan tindakan musuh. Rojak belajar corak tindakan musuh dari data lampau dan bertindak balas lebih awal. Ini bukan lagi sekadar otomasi. Ini adalah pertimbangan taktikal oleh kecerdasan buatan. Sullivan coba membantah, tetapi suaranya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Tapi dari segi kuasa tembakan, kami masih unggul. Reaper X boleh membawa 8 peluru berpandu. Mendengar itu, Dr. Arshad bersuara dengan tenang. Tuan Pengarah Sullivan, apa yang benar-benar penting di medan perang bukanlah kuasa tembakan satu unit, tetapi bagaimana sasaran dapat dicapai dengan pasti dan efisien. Dr. Arshad menunjuk ke arah skrin. Sistem Aroja kami dengan 20 unit membawa sejumlah 20 peluru berpandu. Memang benar, kuasa tembakan setiap unit lebih rendah daripada Reaper X. Tetapi apabila 20 unit bekerja sama, ia boleh menyerang beberapa sasaran serentak. Dan ia mempunyai kecerdasan untuk menggunakannya dengan cara yang paling berkesan. Itulah yang ditunjukkan oleh hasil latihan hari ini. Sullivan tidak mampu berkata apa-apa. Dia terpaksa akur bahwa teorinya telah disangkal sepenuhnya. Menjelang akhir mesyuarat, wakil-wakil negara lain silih berganti memuji teknologi Malaysia. Kapten John Thompson, wakil tentara laut Australia, berdiri. Teknologi Malaysia ini sangat mengagumkan. Kami di Tentera Laut Australia ingin mempertimbangkan dengan serius untuk memperoleh sistem Arojak dan kami ingin mengeratkan lagi kerjasama teknologi dengan Malaysia. Kolonel Rajesh Singh dari Tentera Udara India turut menyambung. Konsep kecerdasan kawanan ini berpotensi mengubah doktrin taktikal kami secara fundamental. India juga ingin belajar dari Malaysia. Wakil Tentera Laut Korea Selatan, yang sebelum ini bersikap sinis, turut mengubah nadanya. Secara jujur, saya telah memandang rendah teknologi Malaysia. Latihan hari ini membuktikan saya salah. Korea Selatan juga berharap untuk mengadakan pertukaran teknologi dengan Malaysia.
Wakil Tentara Laut Filipina pula berkata dengan teruja, "Bagi negara kecil seperti kami, sistem yang berkos rendah dan berkecekapan tinggi seperti Rojak adalah sangat ideal. Kami pasti akan mempertimbangkan untuk memilikinya." Di tengah-tengah pujian itu, semua mata tertumpu pada Sullivan. Dia hanya mendiamkan diri dengan riak wajah yang sukar ditafsirkan. Egonya dan integritinya sebagai seorang jurutera sedang bergelut hebat di dalam hatinya. Akhirnya, dia perlahan-lahan berdiri. Dia berjalan ke arah Dr. Arshad dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dewan menjadi senyap. Ketua penyelidik Dr. Arshad, suara Sullivan bergetar. "Saya telah silap. Saya hanya mengejar perkara yang nampak di mata, seperti kuasa tembakan dan saiz, dan telah terlepas pandang nilai sebenar yang tidak kelihatan, yaitu kerjasama dan kecerdasan." Sullivan mengangkat mukanya dan memandang tepat ke mata Dr. Arshad. "Saya amat menghormati teknologi yang telah Anda bangunkan selama 5 tahun ini dan falsafah di sebaliknya. Dan saya memohon maaf atas kata-kata saya yang biadab." Permohonan maaf yang tulus itu disambut dengan tepukan gemuruh yang mesra dari seluruh dewan. Dr. Arshad tersenyum dan menyambut tangan Sullivan. "Tuan Pengarah Sullivan, Reaper X Anda juga satu teknologi yang hebat. Kita cuma memilih pendekatan yang berbeza. Mulai sekarang, marilah kita saling belajar dan bersama-sama membina masa depan." Pada ketika itu, seorang juru terbang veteran tentara udara AS, Kolonel James Harris, berdiri dan berkata dengan penuh emosi, "Saya telah menerbangkan F-16 dan F-22 selama 20 tahun. Saya telah menyertai banyak latihan pertempuran dan melihat ramai rakan seperjuangan. Tetapi hari ini, buat pertama kalinya, saya belajar perkara yang paling penting di medan perang." Suara Harris bergetar menahan sebak, yaitu mempercayai rakan seperjuangan dan bekerja sama. Walau secanggih manapun sebuah jet pejuang, seorang juru terbang ada hadnya. Tetapi jika bekerja sama dengan rakan-rakan, yang mustahil boleh menjadi kenyataan. Sistem ojak Malaysia telah mengajar kami semua tentang itu. Terima kasih. Kata-kata itu tersemat mendalam di hati semua jurutera dan anggota tentera yang berada di situ. Selepas mesyuarat selesai dan wakil-wakil mula beredar, Sullivan sekali lagi menghampiri Dr. Arshad. Kali ini, bukan dengan nada mengejek, tetapi dengan riak wajah penuh hormat. "Dr. Arshad, boleh saya tahu satu perkara? Bagaimana Anda semua berjaya mencapai tahap koordinasi yang sebegitu hebat?" Dr. Arshad menjawab soalan Sullivan dengan senyuman. "Ya, bukan teknologi semata-mata. Ya, adalah kerana pasukan kami saling percaya antara satu sama lain selama 5 tahun. Koordinasi drone-drone itu adalah cerminan kepada koordinasi antara manusia." Sullivan mengangguk faham. "Begitu rupanya. Saya hanya mengejar teknologi dan terlepas pandang ikatan kemanusiaan di sebaliknya. Saya akan sampaikan apa yang saya pelajari dari Anda hari ini kepada pasukan saya." Mereka berdua berjabat tangan dengan erat, bukan lagi sebagai pesaing, tetapi sebagai rakan yang akan bersama-sama membina masa depan. Ketika matahari terbenam mewarnai lautan Hawaii dengan warna merah keemasan, Dr. Arshad berdiri bersama penasihat teknikalnya, Encik Rahim, memerhati pemandangan itu dengan tenang. Encik Rahim menepuk bahu Dr. Arshad dengan lembut. "Teknologi wujud untuk melindungi manusia. Kamu semua telah membuktikannya." Dr. Arshad mengangguk dengan tegas. "Ya, dan kami akan terus melakukan penambahbaikan." Kisah ini mengajar kita bahwa menghormati perbezaan nilai dan sikap rendah diri untuk saling belajar antara satu sama lain adalah apa yang melahirkan kekuatan sejati. Apa yang Anda rasakan daripada kisah ini? Kongsikan di ruangan komen.